Hampa nak tahu selepas PRU 14 kan, Pakatan Harapan sangat-sangat menyesal. Sangat-sangat menyesal dan Pakatan Harapan mengakui kesilapan-kesilapan, melantik orang, memberi kepercayaan kepada siapa-siapa yang ada di dalam kerajaan Pakatan Harapan. Memang itu adalah satu kesilapan yang cukup besar yang boleh menjadikan kekecewaan kepada kerajaan, dan kerajaan jatuh. Lepas tu yang dulu jadi Perdana Menteri Pakatan Harapan keluar daripada Pakatan Harapan, hentam Pakatan Harapan, salahkan orang lain, salahkan macam-macam. Sedangkan yang jadi Perdana Menteri Pakatan Harapan adalah Tun Mahathir. Kalau pimpinan nombor 1 ataupun ketua kerajaan tu gagal, maka akan gagallah jawatan-jawatan yang ada di bawah ketua tu. Dan apabila ketua tu berjaya, ketua tu kuat, amanah, tabligh, fatonah, maka di bawah di belakang Perdana Menteri sehinggalah ke rakyat, insya-Allah akan berjaya. Sebab itulah kita duk dengar hadis kan, pimpinan di atas sekali, pemimpin-pemimpin beramanah, rakyat pun akan beramanah. Dan apabila pimpinan di atas tak beramanah, rakyat pun tak akan amanah, rakyat akan jadi rakyat yang tak amanah. Cuba bayangkan zaman Najib, zaman Tun Mahathir, waktu 22 tahun zaman Mahathir dan 9 tahun zaman Najib, dan dikekalkan sehingga sekarang sistem yang dibawa oleh Tun Mahathir dan oleh Najib. Sistem tu dikekalkan. Cuba bayangkan, dulu siapa jadi driver lori tahun 80-an, 90-an, tahun 2000, siapa jadi driver lori kena ready duit dalam poket. Driver lori kena sediakan duit. Kalau polis tahan, kalau JPJ tahan, polis trafik tahan, tak payah tahan, macam tak payah tanya, tak payah apa, suar je duit tu. Bayangkan. Cuba bayangkan, cuba apa orang tua yang duk tengok, orang yang berumur, yang sekarang umur 40, 50, 60, mungkin hampa tahulah sebab zaman tu hampa lalui. Dan kena ingat, cara macam tu masih dikekalkan sampai sekarang. Faham tak? Jadi itu orang bawahan kot, penjawat awam, orang bawahan, rakyat kira macam bawahan. Sehingga kan rakyat bawahan pun sediakan wang duit ringgit untuk dirasuah dan untuk merasuah, supaya pejam mata, supaya penjawat awam pejam mata, dah jalan. Sampai sekarang dikekalkan. Jadi kita boleh fikir, kita boleh nilai sendiri. Aku pun ada juga pengalaman sebab tak pakai seatbelt, polis tak mau saman. Dia nak aku settle di situ juga. Dan macam-macam lah kan. Kita pun macam mana ni, kita tak faham. Kita baru umur 18 kita baru settle baru ada lesen apa semua kan. Polis tahan tak mau saman. Tang itu pukul 3 pagi kan. Jadi itulah bila yang di atas tak beramanah, di bawah akan tak beramanah dan berterabak habis. Bila rasuah ni, kita duk dengar cerita-cerita kan, kita duk dengar pengalaman hakim-hakim yang kantoi, dan hakim-hakim tu pun macam menceritakan pengalaman dia dalam masa dia menjadi hakim yang perasuah, hakim yang merasuah kan. Hakim-hakim tu pun cerita, bayangkan kasut dia dekat dalam kabinet almari tu ada 50 lebih pasang kasut. Dan apabila dia dah masuk penjara, dia keluar penjara, dekat dalam rak kasut dia, semua kasut rancak, semua kasut dimakan oleh anak-anak. Dan duit yang dia simpan di dalam peti dia, di dalam almari dia, duit dia semua kena makan anak-anak. Sebab duit tu duit tu tak kantoi. Kan, duit tu tak diambil oleh penguat oleh SPRM ke apa tu. Duit tu
kira macam duk ada dalam amari, dan selepas dia keluar penjara, dia tengok kasut dia semua dimakan oleh anak-anak, duit tu semua dimakan oleh anak-anak, tak ada sekeping pun tinggal, dan kasut tu hanya 2 pasang je yang selamat. Kasut yang pertama, kasut waktu hantaran dia kasut hantaran waktu dia berkahwin, dan kasut yang kedua adalah kasut gaji pertama. Gaji pertama dia beli dengan menggunakan duit halal dia. Kita boleh nilai rasuah ni tak bagus. Memang rasuah ni, macam mana nak cakap, rasuah ni benda yang merugikan negara, merugikan rakyat, macam merugikan pentadbiran, merugikan sesuatu agensi. Jadi kita boleh nilai sendiri siapa yang mengajar merasuah, siapa yang bermulanya zaman-zaman rasuah. Tak kira lah kerajaan mana pun, of course akan ada rasuah. Sama ada rasuah tu kecil dan rasuah tu besar, rasuah tu kantoi ataupun rasuah tak kantoi. Dan bila macam kes Najib, kita boleh tengok pakat-pakat masuk penjara. Najib pun bekas Perdana Menteri pun boleh masuk penjara, apatah lagi hang ketua menteri ke, hang esko ke, hang siapa ke, kan, pun tetap Perdana Menteri, orang nombor 1 di dalam kerajaan pun boleh kena penjara, apatah lagi hang. Dan sebab tu bila Najib sudah di penjara, ini akan membuat satu pengajaran kepada puak-puak yang di bawah ni, puak-puak di bawah, di atas, kiri, kanan. Dan alhamdulillah, aku duk dengar feedback banyak. Alhamdulillah, aku ada sembang dengan seorang 2 polis, kawan aku dekat belah KL. Dulu dia kata memang dia berani nak ambil rasuah. Memang dia berani. Sebab dulu kalau kereta, kalau contoh macam kira macam sekarang ni kan orang duk letak kamera HD kamera dekat kereta depan ataupun belakang. Lepas tu sekarang ni kalau macam kira macam dia kata, kalau dia tahan orang tu, ada 2 orang ataupun 3 orang penumpang dekat dalam kereta tu, memang susah duk nak rasuah. Memang takut sebab kereta dia akan ada kamera depan dan juga belakang. Lepas tu takut orang yang ada di dalam kereta pula akan rekod pula apa yang kesalahan rasuah yang dia buat. Jadi dia kata alhamdulillah tahun ni yang macam 2 tahun dan juga tahun ni dia tak pernah rasuah sesin pun. Semua dia kuatkan hati dia, jangan sebab aku bekerja untuk aku berkhidmat. Jadi baguslah kan, baguslah mana polis pun daripada sedang kan, daripada tak buat. Aku bagus, aku puji. Dan itulah kita kira macam satu-satu negara tu kalau rasuah terlalu besar, memang negara tu hancur. Memang akan hancur. Jadi kita mendoakan dan kita kena angkat pimpinan yang beramanah, berintegriti, yang ada prinsip, yang berjuang demi rakyat, dan rakyat yang mengangkat dia dari dulu sampai sekarang. Yang aku nampak sekarang adalah Anwar Ibrahim. Dan kita boleh tengok dah 20 tahun lebih Anwar Ibrahim berjuang, bersuara, dan tetap rakyat ada di belakang Anwar Ibrahim. Dan kena ingat, ramai yang duk kata Pakatan Harapan menang 2018 disebabkan Tun Mahathir. Aku nak abang kat hang, selepas Anwar Ibrahim dipecat, Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat apa semua kan, kalau ikut Parti Keadilan Rakyat ada 1 kursi je. Dan pilihan raya selepas tu Wan Azizah tinggal dia dah naik beberapa belas kursi dan jatuh balik tinggal 1 kursi. Dan selepas Wan Azizah hanya tinggal 1 kursi, dan pilihan raya selepas tu sehingga sekarang makin bangkit, makin banyak kursi, makin banyak sangat-sangat kursi. Sebab apa? Waktu tu kita ingat tak ada pengkhianat. Dan selepas langkah syaratan, sedih, tapi tak apa, kita masih ada orang-orang yang beramanah, berintegriti, yang masih menetap, yang tak boleh dijual beli, yang masih betul-betul kekal bersama Parti Keadilan Rakyat. Dan setelah 2 tahun aku menilai semua parti-parti dalam Malaysia, setelah aku menilai, aku ambil tahu setiap parti, aku memilih Parti Keadilan Rakyat.
Sebab apa? Kita boleh tengok perjuangan. Dan sekarang ni boleh tengok hasil-hasil dekat satu-satu adun ataupun parlimen daripada Parti Keadilan Rakyat. Kita boleh tengok. Kita boleh bezakan ahli parlimen UMNO, tempat-tempat UMNO dan tempat-tempat ahli Parti Keadilan Rakyat. Memang betul-betul banyak kebaikan, perubahan dan juga penambahbaikan kepada rakyat. Hanya kita ambil tahu dengan kita tak ambil tahu. Jadi fikir-fikirkan demi masa depan negara kita, mak ayah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kena ingat, sekarang tak buat perubahan, bayangkan 20 tahun lagi. Sekarang hutang negara 1 trilion lebih. Bayangkan kalau kerajaan yang naik, kerajaan yang tak dapat turunkan hutang negara bawah daripada 1 trilion, kena ingat, negara nak naik memang payah. Fikir-fikirkan, kena ingat, kena fikir betul-betul, kena ambil tahu pasal politik dan barulah kita menilai. Jangan dengar sebelah pihak, dengarlah pelbagai pihak dan boleh menilai. Jangan dengar hanya semata-mata UMNO saja, jangan. Dengarlah daripada Pakatan Harapan, daripada DAP, daripada UMNO, daripada Bersatu, daripada PAS. Antara banyak-banyak parti, siapa yang 100% dia berkempen, dia membawa suara-suara rakyat. Dia tak memikirkan kuasa seperti parti-parti yang ada di dalam kerajaan sekarang. Fikir-fikirkan. Assalamualaikum. Subscribe dulu, geng. Okay.